Assalamualaikum. Hari ini kita masuk 9.2 pecutan. Ada dua jenis pecutan kat sini. Satu pecutan jenis positif, bermakna daripada nilai 30, 40, 50 tu dia menaik. Bila menaik maknanya dia makin laju. Okey. Kalau nyah pecut, awak akan nampak dia menurun. Contohnya daripada 50, 40, 30. Apa yang saya katakan ni adalah tentang kelajuan. Bila tentang kelajuan, dia punya unit mesti unit jarak per masa untuk laju. Bila masuk pecutan, dia kena bahagi lagi sekali masa tu. Okey, bermakna jarak per masa per masa. Okey, jarak per masa per masa. So dekat sini, jika saya ambil formula, awak akan nampak formula dia adalah macam ni. Saya ambil yang satu contoh 14. So kalau nampak belah atas ni, jarak per masa. Bermakna ni laju tau. Okay, bila saya buat tolak bermakna dia perubahan laju. So bila dia perubahan laju per masa, maknanya formula pecutan ialah perubahan laju per masa. Perubahan laju per masa. Okay, kalau kita pergi ke arah peta konsep, okay, awak akan nampak beza laju dengan pecutan. Laju simple je, jarak bahagi masa. Sama ada unitnya kilometer per jam, meter per saat. Contoh kalau purata wajib ada jumlah, itu je, wajib ada jumlah. Okey, kalau pecutan apa bezanya? Awak akan ambil balik formula ni tapi per lagi sekali dengan masa. Per lagi sekali dengan masa. That's why dia kata perubahan laju terhadap masa. Sebab dia ada mention kadar dekat sini. Bila dia mention kadar, kadar tu per masa tau. So awak akan ambil balik formula sebelah kiri ni. Make sure awak bahagi masa lagi sekali. So, dia akan nampak jarak per masa per masa. Jarak per masa per masa untuk pecutan. Nak mudah? Senang je. Laju per masa je. So, laju per masa sama maksudnya dengan jarak per masa per masa. Okay? Sama maksudnya dengan pecutan. Jelas Laju per masa ialah pecutan, which is ialah jarak per masa per masa. Okey. Okey, contoh terakhir yang saya boleh share dekat sini adalah contoh 19, which is awak akan nampak dekat sini maklumat kelajuan 40 diperlahankan sebanyak 20%. Maknanya dia start tekan brake tau. Dia nak perlahan. So kat sini dah berlakunya pecutan. Maknanya asal 40, kemudian tu lebih perlahan. Okay, ni masa dia. So, bila tanya pecutan, make sure awak kena per masa lagi sekali. Okay, macam mana langkah dia? Sila tengok. Okay, first awak nak tahu 20%. Macam mana dapat 20%? Means, mula-mula tu dia 100% tau. Bila dia 100%, bila dia berkurang sebanyak 20%, bermakna dia punya asas 100, kedua selepas ialah 80% sahaja. Sebab dah kurang 20%. Okay, so awak nak cari kelajuan yang 80% tu, make sure awak dapatkan dia berkurang lah. So daripada 40 km sejam, dia akan berkurang menjadi 32 je km sejam. Itulah pengurangannya. So 40 kurang pada 32. Okay, kira. So buatkan hasil tolak. Kenapa tolakkan 30 dengan 40? Kenapa tolakkan 32 kepada 40? Means selepas yang slow tu tolak dengan sebelum. Sentiasa selepas tolak sebelum. So ni dah kilometer per jam tau. Jarak per masa per masa. So make sure bahagi masa lagi sekali. Barulah dapat pecutan. So kenapa tekan kalkulator awak dapat negatif? Sebab dia menyelur. Dia memperlahan. That's why dia akan dapat pengurangan nilai pecutan. So kita panggil nama dia adalah sebagai nyah pecut. Okay, kesimpulan dia, motor itu mengalami nyah pecut sebanyak negatif 0.2 km per jam per saat. Sebab dia unit berbeza, tak nak tukar pun boleh. So, kita cuma cakap per jam per saat. Okay, kilometer per jam per saat. Itu pun dah memadai. Okay, so hari ni awak dah settle untuk tajuk pecutan. Make sure buat nota, which is definisi formula. Pecutan ialah perubahan laju per masa ataupun jarak per masa per masa. Kemudian salin contoh yang telah bincangkan tadi, which is satu contoh 19
Yang kedua, contoh yang mula-mula kita bincang tadi. Contoh 19 dengan contoh apa tadi Okey, sini kan. Contoh 19 dan contoh 13. Okey, itu saja. Terima kasih.